inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Dewan Perniagaan dan Industri Jerman DIHK bersetuju berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam membentuk kerjasama bersama Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET negara. Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menjelaskan bahawa kerjasama berkenaan bagi membantu mencipta rangka tindakan unik yang disesuaikan dengan program TVET Malaysia. Peranan perpustakaan pada masa ini perlu diperluaskan agar sejajar dengan kerangka Malaysia Madani bagi memacu kewujudan masyarakat maju dan bertamadun berdasarkan ilmu pengetahuan, tradisi, khazanah serta kearifan tempatan. Ketika berucap merasmikan Pusaka KL Digital Madani at Bandar Seri Permaisuri Ceras di Ibu Negara, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perkara tersebut seiring dengan perkembangan teknologi yang menyaksikan masyarakat pada masa kini mempunyai pilihan untuk membaca buku secara konvensional ataupun menggunakan peranti masing-masing. Orang ramai disaran menyumbangkan bahan audiovisual seperti dokumentari, filem, iklan, animasi video korporat dan sebagainya kepada pihak Arkib Negara Malaysia ANM untuk melengkapkan koleksi pelbagai peristiwa bersejarah negara bagi tujuan pemeliharaan dan rujukan generasi akan datang. Sehubungan itu, menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agor Dagang, kandungan maklumat bahan audiovisual adalah pengetahuan yang paling relevan pada masa lampau dan semua pengetahuan berharga kerana mencerminkan kepelbagaian bangsa dan sosio budaya dalam masyarakat. Datuk Aaron menyatakan perkara itu dalam ucapan beliau pada perasmian sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2023 yang diadakan di Kuala Lumpur yang turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Datuk Jaafar Sidi Abdul Rahman. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia mencari alasan, dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sah dia solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat, Islam lantikan baru Grade S41 bagi tujuan pengesahan jawatan. Tujuan utama pelaksanaan kursus ini adalah bagi membentuk pegawai yang teguh akidah, berpengetahuan, mempunyai nilai integriti yang tinggi, berdisiplin serta berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai kerenah di dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat, bangsa dan negara. DPI mengandungi dua bentuk modul iaitu dalaman dan luaran. Modul dalaman merangkumi aktiviti blended learning yang meliputi ceramah, latihan dalam kumpulan, amali dan ujian kecerdasan minda. Modul luaran pula menekankan pembentukan disiplin bagi membina daya ketahanan diri, semangat berpasukan serta cintakan organisasi dan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hentikan
penyebaran kandungan berbau insultan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kaifahalukum ya akhi, ya ukhti. Semoga baik-baik semuanya insya-Allah. Dan saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan untuk Aspirasi 10.1 edisi hari ini 1 November 2023. Hari yang baru, tarikh yang baru, bulan yang baru. Kita nak sama-sama bawakan pertemuan ini. Tarikh hari ini bersamaan juga dengan 17 Rabiul Akhir 1445 Hijri.
meriah. Pasti kita nak ceria-ceria, tenang-tenang lagi kan, untuk nak lalui apa sahaja liku-liku kehidupan. Biasalah orang kata naik turun hidup ini, kiri kanan depan belakang semuanya lah cabaran dugaannya. Namun itulah sebenarnya apabila ada cabaran dugaan, Allah nak didik kita untuk faham lebih banyak, untuk belajar lebih banyak, dan kita dapat meneruskan kehidupan kita ni lebih positif, lebih banyak maknanya. InsyaAllah kita sama-sama niat yang baik-baik dan sentiasa berhusnuzon. Semoga Allah kurniakan kemudahan untuk kita. Baca doa banyak-banyak. Okay? Allahumma yasir wa la tu'asir. Rabbi thammi bil qair. Semoga Allah berikan kemudahan. Okay? Dan terima kasih Pian dan juga Luke sama-sama temankan anda bersama juga dengan penerbitnya Faiz Haji Osman. Kita akan teruskan lagi selepas ni ada rancangan Kelvin bertanya. Jom kita buka tirai berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan dari Hijaz Sandiwara. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadikan aku selalu bertasbih lafaz namamu pagi hingga purnama. Hanyalah padamu aku berserah jiwa di dunia fana ini sementara.
Masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aklah kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertaluk kepada terma dan syarat. Kuala Terengganu 100.2 FM. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi nak ucapkan kepada anda yang sama-sama buka pasang Radio IKIM. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita. Bersama-sama saya Syafiq Saleh untuk bawakan pertemuan aspirasi jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Dan jadual kita, kuliah kita setiap pagi Rabu ini, kita nak dengarkan lagi rancangan Kelvin Bertanya. Jom sama-sama tonton juga di YouTube dan juga di Facebook sebab kita boleh bersama-sama berinteraksi dekat situ. Like, komen, share banyak-banyak. Okey, menerusi rancangan ini seperti biasa kita nak dengarkan soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga kita akan hayati perbincangan daripada soalan itu untuk dengan bersama-sama mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Dan pun ada di talian kita. Jom sama-sama nak mengalu-alukan kehadiran ketibaan Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Doktor pagi ni? Okey kan semua? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Kita sentiasa doakan betul Doktor. Semoga terus diberikan kesihatan yang berpanjangan. Terus kuat, terus hebat Doktor. Kan sebab banyak lagi tugas-tugas nak buat kan Doktor kan? Masya Allah. Betul. Macam mana Doktor? Pertubuhan Al-Bayan semua okey-kah? Perancangannya, perjalanannya? Alhamdulillah, kita sekarang ni sedang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi kami harapkan sokongan, doa, sumbangan tuan-tuan muslimin muslimat dapat memberi sokongan untuk melahirkan para dai mualaf, insya-Allah. Itu yang kita harapkan Doktor. Sama-sama kita doa yang banyak-banyak ataupun terus apa saja yang kita boleh bantu kita laksanakan yang sebaik mungkin kan. Masya-Allah. Doa. Semoga pertubuhan Al-Quran ataupun pertubuhan Al-Bayan yang dibawakan itu semoga bermanfaat sebaik-baiknya. Baik Doktor, jom kita nak teruskan lagi sembang-sembang bicara santai kita ni, mendengarkan perkongsian bersama dengan saudara Kelvin Q. Apa pula soalan pada minggu ini? Jom kita sama-sama dengarkan. Silakan saudara Kelvin Q dengan soalannya. Selamat pagi kepada semua pendengar, juga selamat pagi kepada Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Okey, saya punya soalan very quick. Bolehkah tak orang bukan Islam derimakan organ dalaman badan sesama mereka kepada yang beragama Islam? Ataupun di sebaliknya, orang Islam boleh tak derimakan sesama kepada yang bukan beragama Islam? Adakah dia memberi kesan nasab keturunan bila macam mana kata darah daging tu dalam badan kita, sebab different orang kata agama, tapi boleh ke tidak? Harap doktor boleh jelaskan. Terima kasih.
sama-sama Saudara Kevin Q, Masya Allah. Baru teringat kan, pelbagai persoalan itu dapat menjadikan satu cetusan kepada kita untuk berbincang secara hikmahnya kan Doktor. Apatah lagi kita tengah terfikir juga, itu bab organ macam mana kalau derma darah kan, kita tak tahu pun darah ni daripada siapa, orangnya kan, keturunannya. Jadi Doktor, jom kita mulakan sedikit mukadimah dalam tajuk ini. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah, kerana dengan izinnya, dengan rahmatnya, walau di mana juga kita berada, pastikan kita berada dalam keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Semoga Allah merahmati, meredai, berikan sentiasa keceriaan kepada pendengar setia Radio IKIM. Amin. Kalau sehari tak dengar saudara Syafiq tu, rasa macam merindui. Allah. Masya Allah Doktor kan. Semoga diberikan kesihatan juga, insya-Allah. Amin Doktor. Amin. Kepada sahabat kita Kelvin, terima kasih kerana bertanya soalan-soalan, dan kali ini soalan dia lebih mendalam, lebih mencabar, khususnya mengenai tentang derma organ, derma darah dan sebagainya. Dan tidak dilupakan, tanpa sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, maka tidak adalah Kelvin bertanya. Jadi terima kasih kerana sentiasa support, sentiasa dengar. Ramai juga yang datang kadang-kadang berjumpa, Ustaz Kelvin. Dia panggil saya Ustaz Kelvin. Jadi dia tak ingat dah Ustaz Hadi, dia ingat Ustaz Kelvin. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi sentiasa mendengar satu perkongsian. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kelvin dia ada beberapa persoalan sebenarnya. Ya, betul, persoalan yang ditanyakan, apa hukum menderma organ? Khususnya apabila kita nak menderma kepada non-Muslim ataupun non-Muslim nak derma kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua, boleh ataupun tidak kalau seseorang itu nak menderma benda-benda yang berkaitan tentang keturunan. Contohnya derma sperma, boleh ataupun tidak. Yang ni yang dibahaskan oleh para alim ulama. Dan boleh ataupun tidak juga kalau sekiranya kita nak menderma kepada non-Muslim daripada segi derma darah, apa sahaja yang berkaitan. Jadi apa sebenarnya panduan dan garis yang diletakkan oleh syarak untuk memastikan kita mematuhi hukum Allah? Pada mukadimahnya, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, Kelvin dan saudara Syafiq, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 70, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Maknanya manusia ni Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah beri kepada manusia ni anugerah, Allah jadikan manusia ni khalifah, maka manusia ni ditingkatkan ataupun ditinggikan darjat mereka. Sebab tu manusia ni mulia. Sebab tu manusia ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, menjadi khalifah, menjadi pentadbir alam ini. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Maka kata para alim ulama, kemuliaan ini kepada semua manusia, tidak kira apapun nama dia, apapun bangsa dia, apapun keturunan dia, Allah muliakan. Ini asas Islam. Islam telah memuliakan manusia, dan jangan manusia yang menjatuhkan maruah diri dia. Ni sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan. Baik. Bila kita sebut mengenai tentang hukum menderma organ ini, memang kita faham bahawa dalam Islam, Kelvin, Islam minta supaya kita menjaga 5 daruriyat. Maksudnya 5 perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Disebutkan sebagai daruriyat al-khams, iaitu 5 perkara yang perlu dan wajib kita jaga. Kalau kita tak jaga, maka akan rosaklah kehidupan ni. Apa dia? Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga,
menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Jadi, bila derma organ ini, dia melibatkan nyawa sebenarnya. Boleh ataupun tidak seorang Muslim beri kepada non-Muslim ataupun sebaliknya non-Muslim yang masih lagi belum memeluk agama Allah memberi organ kepada Muslim, ataupun sama ada dah yang orang kata yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Ini yang kita nak cuba bahaskan dan cuba kita fahamkan. Maka kata para ahli ulama, bila kita sebut tentang derma organ ini, ia adalah satu proses mendermakan sebahagian organ daripada tubuh badan kita dipindahkan kepada orang lain yang memerlukan. Kerana apa? Kerana orang lain itu dia mempunyai organ yang rosak ataupun kegagalan organ itu, maka kita bagi organ itu kepada dia. Ini maksud derma organ. Maknanya kalau kita esok-esok nak mati ni, kita semua akan matilah. Tidak ada yang kekal ni. Kan, se-handsome Syafiq pun, dia pun pasti akan merasai kematian. Allah. Betul. Jadi kita semua ni, semua kita akan merasai kematian. Hebat macam mana, pangkat besar mana, jawatan tinggi mana, title banyak mana, semua akan merasai kematian. Jadi sekarang ini dia ada dan dibolehkan di kementerian kita untuk derma organ. Kita boleh tulis wasiat untuk kita nak derma organ. Contohnya kalau saya mati, saya nak dermakan jantung saya nak derma mata saya nak derma buah pinggang saya. Yang mana boleh pakai maka akan dipakai. Jadi inilah yang disebutkan sebagai derma organ, dan orang yang dapat itu sama ada Muslim ataupun non-Muslim, maka inilah diperbincangkan oleh para ahli ulama. Boleh ataupun tak boleh. Ataupun itu yang kalau yang nak meninggal dunia. Ada juga yang derma dia tak meninggal lagi. Tadi dia kata kalau dia meninggal, dia baru nak derma. Ya. Tapi yang ni tak meninggal. Kadang-kadang kita ni ada dua, orang kata buah pinggang. Contohlah, dia punya sayang bini dia ataupun isteri suami dia, sama ada isteri ataupun suami, mungkin ada kegagalan masalah buah pinggang. Jadi dia memerlukan buah pinggang. Dia derma sebiji dekat suami dia ataupun isteri dia. Dia masih hidup lagi. Maka boleh ataupun tidak. Maknanya kita di sini ada dua persoalan. Satu persoalan kalau ketika mana seseorang itu meninggal, ataupun ketika orang tu hidup lagi dia nak pergi derma. Boleh ataupun tidak, yang ni yang kita akan bahaskan. Baik. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah sebut wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa maksiat, Allah sebut. Iaitu perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Allah kata jangan kamu bantu. Maka dalam konteks ini, dalam perbincangan ulama menyebutkan bahawa tidak menjadi masalah seseorang untuk menderma organ kepada orang lain. Sama ada orang itu Muslim ataupun non-Muslim. Contohnya, kalau kita hari ini, sebelum kita meninggal, ni kita perbahasan yang pertama. Sebelum meninggal, kita dah buat wasiat. Kalau sekiranya saya meninggal, organ saya ni berfungsi dengan elok, maka saya benarkan untuk diambil dan diberikan kepada orang lain. Maka, kata ulama, dibenarkan sama ada orang itu Muslim ataupun kepada non-Muslim. Itu kalau orang Islam yang pergi derma, contohnya dia kata dia nak derma kepada orang yang memerlukan, maka dia seorang Muslim. Dibenarkan kata ulama. Baik, kalau sekiranya yang non-Muslim ni contohnya macam yang Kelvin kata, mungkin perbezaan agama,
perbezaan makanan, contohlah makanan yang berbeza, agama yang berbeza, maka adakah ia memberi kesan kepada Muslim ataupun non-Muslim? Kalau tadi Muslim, kita bagi organ kepada non-Muslim, kita fahamlah sebab kita ni orang Islam. Maka kita pernah meninggal, kita nak bagi. Itu tidak ada jadi masalah. Cumanya kalau non-Muslim ni, dia pergi bagi derma dekat orang Islam. Boleh ataupun tidak, kata ulama'. Maka kata para alim ulama' dibenarkan juga. Tidak jadi masalah. Walaupun dia ada makanan-makanan yang tidak dihalalkan, yang dia makan ketika dia hidup, maka ketika mana dipindahkan, kata ulama' tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana ialah dia bukanlah memakan makanan itu. Cuma makanan ini akan menjadi darah dan akan menjadi tenaga. Jadi organ ini hanya memproses. Jadi kata ulama, bukan saja dia makan benda-benda tu, dia akan makan benda yang lain juga. Kemudian dia akan minum dengan air yang lain juga. Maka perkara itu dibenarkan. Para alim ulama menyebutkan seorang yang non-Muslim, dia nak pergi derma kepada orang Islam dan dimasukkan organ-organ yang non-Muslim, maka kata ulama tidak jadi masalah. Okey. Atas dasar apa? Atas dasar bantu-membantu antara satu sama lain. Cumanya, kalau kita sebut tadi mengenai tentang seorang Muslim, dia nak derma kepada non-Muslim, kita dah sebut dah, dibenarkan, tidak jadi masalah. Cuma ulama' meletakkan satu garisan, satu penanda aras, yang mana kata ulama', kalau sekiranya kita nak menderma kepada non-Muslim itu, syaratnya perlu seorang non-Muslim itu bukan memerangi Islam. Disebut sebagai kafir harbi, kafir ataupun orang yang bukan Islam yang ingin memerangi Islam. Maka kalau kita bagi dekat dia organ, dia pergi perang Islam, maka itulah yang tidak dibenarkan dalam syarak. Cuma kalau di Malaysia ini, alhamdulillah, dalam keadaan aman, dalam duduk dalam pemerintahan Islam, dalam keadaan tidak menjadi masalah, toleransi yang tinggi, faham memahami antara satu sama lain, kata ulama' dibenarkan. Selagi mana dia bukan daripada jenis kafir yang jenis nak menentang Islam, nak keluarkan Islam, nak bunuh orang Islam. Yang ni kata ulama', organ kita tak boleh kita pergi beri kepada mereka yang nak merosakkan Islam. Sebab Islam ni ajar pendamaian. Betul tak? Kalau kita, Kelvin, kalau orang, contohlah orang nak pergi bunuh kita, takkan kita pergi bagi pisau dekat dia, tolonglah bunuh saya. Kan? Kita tolong bagi duit. Kita pergi bagi duit ni, kalau nak beli pedang, nak bunuh saya, tolong pedang ni panjang sikit. Allah. Betul. Ni orang nak rompak kita, takkan kita nak bagi dia pistol, takkan kita nak bagi dia pedang, supaya tolonglah rompak dia. Ini cerita Piramli. Agak cerita Piramli, dia kata tolonglah, dia telefon ni apa, yang cerita tu, tolonglah rompak rumah saya ni. Orang tak pernah telefon pencuri, tolong telefon supaya rompak. Jadi sebab itu dalam Islam ni, dia ada garis panduan yang sangat jelas. Supaya apa? Supaya bukanlah digunakan organ ini untuk memerangi Islam. Itu ulama' kata itu yang tidak dibenarkan. Itu yang disebutkan. Baik, kalau sekiranya masih hidup, kan kita nak derma organ, itu kalau kita mati tadi, kita dah buat wasiat, kita kata kalau ada orang nak memerlukan, maka kita nak bagi, boleh ataupun tidak. Ulama' kata tak apalah. Tapi dalam keadaan kita hidup, kita nak pergi bagi dekat orang, maka ulama' meletakkan satu kaedah, iaitu apa? La darar wa la dirar. Maksudnya tidak boleh melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kalau sekiranya kita nak derma, contoh nak derma jantung, waktu hidup ni, kita hidup, saudara Syafiq punyalah lepas dengar ceramah Dr. HD ni, kata saya nak derma jantung saya. Allah. Maka waktu kita hidup, kita nak pergi derma jantung kita, mana boleh, kita akan mati. Maka waktu itu hukumnya tak boleh.
diri kita, maka tak boleh lah. Ya. Tapi kalau kita derma, contohnya kita derma buah pinggang kita sebiji, kita ada 2 biji. Cuba cek ada berapa biji buah pinggang kita kan. Jadi kita ni ada 2 biji. Sebiji kita nak pergi bagi orang lain, kita tinggal sebiji. Sebiji tu kita masih boleh hidup lagi, maka tidak jadi masalah. Kalau kita nak pergi derma sebiji kita boleh pakai, maka kita boleh orang kata boleh stabil, maka kata ulama tidak jadi masalah. Yang mendatangkan masalah kalau kita pergi derma sehingga memudaratkan diri, yang ni tak boleh. Ya. Sebab tu ulama meletakkan garis panduan yang sangat jelas. Baik, kita nak sentuh mengenai tentang derma darah. Sama ada darah ini darah orang Muslim, tak apalah, kita faham. Kalau derma organ pun boleh, derma darah lagilah boleh, kerana darah ni dia akan sentiasa ada. Ya. Sekarang ni persoalan dia, darah yang non-Muslim boleh ataupun tidak masuk dalam tubuh badan kita. Kita pun tak pernah tanya, ni darah ni Muslim ke non-Muslim, ada tak cok halal jakim contohnya. Jadi kita nak ketahui hukum dia. Jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar, tenang-tenang dahulu. Yang bawa kereta hati-hati, yang tengah masak ni boleh orang kata fokus pada masak. InsyaAllah selepas ini kita akan ketahui jawapannya. Ya, betul doktor. Kita akan faham dengan lebih lanjut bagaimana statusnya, keadaannya, hukumnya. Nanti kita akan sama-sama bincangkan dengan selanjutnya. Pasti anda kena kekal dekat platform media sosial kita, sebab sama-sama kita boleh tonton sekarang yang dah pun mula komen banyak ni dekat dalam rongga komen. Terima kasih yang like, yang share banyak-banyak. Masya Allah, semoga ia dapat memberi terus manfaat kepada kita semua. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. kita pergi parking, kita pergi hotel, kita pergi mesyuarat. Balik-balik tengok tenggelam dah kereta kita. Tak boleh nak kata apa. Itu adalah bencana alam. Tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidup-hidupkan. Sebab kalau dia cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah, air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai kat workshop. Normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh, kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita
perlu diservis, kita perlu buat balik kapek-kapek, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah, kita boleh letak dah kan. Itu yang terbaik lah. Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocik, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Kembali bersama IKIM Inspirasi Info Islami. Syukur Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada pada waktu ini dalam rancangan Calvin Bertanya. Jom tonton lagi sekarang sebab kita sedang bersara langsung di YouTube dan juga di Facebook IKIM. Like, komen, share banyak-banyak untuk manfaatnya. Okey, dan seperti biasa untuk rancangan ini kita nak dapatkan lagi perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun sama-sama kita nak teruskan lagi sesi perbincangan kita selanjutnya berkaitan dengan isu perkara derma organ. Tadi doktor dah jawab dah. Dan sekarang doktor ada yang bertanya ni. Tadi Calvin Q bertanya berkaitan macam mana pula kalau derma darah kan yang melibatkan sesuatu masuk ke dalam badan, menyuruh masuk semula kan antara kita orang Islam dan juga bersama dengan orang bukan Islam. Bagaimana doktor? Jom sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara Syafiq, kepada Kelvin yang bertanya, sahabat-sahabat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, kalau tadi kita dah sebut mengenai tentang derma darah, derma organ, kita dah sebut tentang derma organ, maka ada garis panduan yang telah ditetapkan dalam syarak. Islam ni memang sungguh membantu antara satu sama lain. Tidak jadi masalah, kita boleh bantu walaupun berlainan agama. Ni indahnya Islam. Sebab tu kita boleh bantu kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, sahabat kita, selagi mana bantuan yang diberikan itu adalah untuk kebaikan. Tapi untuk kita nak bantu untuk melakukan maksiat, untuk melakukan perkara yang Allah murkai, maka itu tak dibenarkan walaupun sesama Muslim. Contohnya kita nak bantu, kita tolong pergi beli nombor. Contohnya nak pergi beli nombor, kita kata kalau kita dapat first prize ni, kita nak pergi umrah, nak pergi haji, jangan kata engkau dengan ahli keluarga engkau pun aku akan sponsor, tapi dengan syarat kau tolong pergi beli. Yang tu tak boleh walaupun dia Muslim. Jadi kita kena faham kaedah ni betul-betul, kata para alim ulama. Cuma yang kita nak berbincangkan sekarang adalah kalau kita nak derma darah, boleh ataupun tidak. Sebab tidak ada lagi kalau kita, contohlah yang pernah biasa masukkan darah ataupun kita derma darah, tak pernah lagi kalau KKM lah kebiasaannya dia akan tulis Muslim Pak dicop Muslim, halal, non-Muslim contohnya dia letak kat situ. Tidak pernah lagi. Sebab itulah kata para alim ulama, hukum kita menderma darah sama ada kepada Muslim ataupun non-Muslim, maka hukumnya dibenarkan. Cuma mungkin terfikir kita, Ustaz, kalau kita derma darah, ialah tak apalah kalau kita seorang Muslim. Tetapi non-Muslim kalau masuk dalam tubuh badan kita, bukankah makanan ataupun macam mana nutrisi yang terhasil daripada makan sumber yang mungkin orang Islam tak boleh makan, tak boleh minum, maka ulama meletakkan, ulama kata seperti mana organ tadi, nutrisi ni bukan sahaja terhasil daripada pemakanan yang satu, tetapi dia pelbagai. Minum air, makan makanan yang biasa pun dia akan menghasilkan nutrisi, menghasilkan tenaga, menghasilkan darah. Jadi kata ulama, dia dibenarkan. Tidak jadi masalah sama ada Muslim ataupun non-Muslim ataupun sebaliknya. Maka keputusan muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali keempat yang bersidang pada tahun 1982. Ulama dah ni. Sebenarnya ulama-ulama kita telah menggariskan, yang pertama, menderma darah hukumnya harus. Tidak jadi masalah. Kan? Kita nak derma darah sama ada Muslim kepada non-Muslim, tidak jadi masalah. Kemudian tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Tak perlu asing. Maka dibenarkan kita
kita membantu antara satu sama lain. Dan bukan itu saja, orang yang menderma ni patutnya diberikan penghargaan kepada mereka yang menderma darah. Bagi penghargaan. Kalau Syafiq ni tengok darah dia banyak ni. Syafiq darah jenis apa Syafiq? Saya kot. Kalau jenis orang yang memang darahnya semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Darah O saja yang akan menerima. Dia darah O ni darah special. Ya. Sebab darah O-nya hanya darah O saja yang dia boleh ambil. Tapi kalau darah O ni dia boleh pergi kepada darah A plus. Macam saya grade A plus. Darah mahal sikit A plus. jadi itu jenis-jenis darah lah. Jadi alhamdulillah tidak jadi masalah untuk kita buat derma darah sama ada Muslim dan non-Muslim. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada satu persoalan yang tinggal. Sedikit saja lagi satu persoalan. Kalau tadi kita kata derma organ tidak jadi masalah, melainkan kalau kita nak derma organ kepada mereka yang nak menentang dan melawan Islam. Dia gunakan organ kita untuk mengeluarkan kita daripada tempat tinggal kita, memerangi kita, yang tu ulama kata tak boleh. Samalah juga dengan derma darah kepada mereka yang nak menentang Islam, nak merosakkan Islam, tu tak boleh. Tetapi kalau kita bagi kepada orang yang memang bersama dengan Islam, tidak jadi masalah. Cuma kata ulama, keutamaan perlulah kita mendahului orang-orang yang seagama dengan kita. Jadi dia akan gunakan untuk ketaatan pada tetapi tidak jadi masalah kita nak derma kepada non-Muslim. Darah kita semua dibenarkan, melainkan syaratnya tadi. Baik, sedikit saja lagi, kalau nak derma disebut sebagai testis, kan? Nak derma turunan nasab, testis ataupun rahim disebut. Kalau lelaki testis lah, kalau rahim bagi wanita. Boleh ataupun tidak? Yang melibatkan contoh susuan ibu yang melibatkan keturunan, maka ini berbeza dengan organ tadi. Kalau yang melibatkan zuriat, contohnya testis ni yang menghasilkan air mani bagi lelaki, maka kata ulama tidak dibenarkan. Saja-saja kita nak pergi derma kita punya zuriat ni, ataupun bagi wanita, maka tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia melibatkan keturunan. Kan kita sebut tadi, antara perkara yang sangat penting kita jaga, iaitu menjaga keturunan. Sebab tu Islam tak membenarkan zina. Sebab apa? Zina ni akan merosakkan keturunan. Kerana itulah untuk nak derma, contohnya kita nak ambil susu, kan hari ni ada ban susu. Maka para alim ulama telah meletakkan satu kaedah. Kalau contohnya ada di Jabatan Agama Islam Selangor, dia akan keluarkan kad. Siapa-siapa yang ambil susu tu, dia akan keluarkan kad. Sebab apa? Dalam Islam Kelvin, bila 5 kali kenyang, dia akan jadi ibu susuan. Jadi ibu susuan ni dia akan diberikan satu kad, maknanya anak itu menjadi anak susuan. Maka dia boleh bersama, maknanya bersama itu dia boleh lihat auratnya, tak boleh dinikahi, adik-beradik menjadi adik-beradik susuan. Nampak tak implikasi dia? Sebab itu kalau seorang yang non-Muslim nak bagi kepada Muslim susu ini, maka perlu berjaga-jaga. Bukan apa? Kerana dia akan melibatkan keturunan. Bila melibatkan keturunan, kata ulama, tidak dibenarkan. Sebab dia akan menjadi ibu susuan tu tadi. Sebab itu kena hati-hati bila nak derma, contohnya rahim, nak derma air mani contohnya untuk menghasilkan anak. Islam tidak membenarkan daripada segi keturunan. Maka bab itu tak boleh. Tapi kalau nak bagi buah pinggang, nak bagi jantung, nak bagi benda-benda yang dibenarkan, selagi mana tidak memudaratkan kepada mereka yang menderma, maka Islam membenarkan. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat pada pagi ini, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, Kelvin dan saudara Syafiq, Islam membenarkan untuk kita bantu, tidak kira apa
mana apa yang kita nak bagi itu jangan kata derma organ, derma duit pun kalau kita bagi dekat orang supaya orang attack kita balik, maka itu tak dibenarkan. Ya. Jangan kata Muslim, non-Muslim pun faham akan benda ini. Jadi sama-sama kita meraihkan antara satu sama lain. Semoga keharmonian kita dalam Malaysia saling faham memahami, dan kita juga memahamkan diri kita dengan hukum Allah, maka kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Masya Allah, itu dia doktor. Satu persatu bila kita faham, di situ kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak dibenarkan, apa yang kita boleh sama-sama bantu-membantu. Semoga itu dapat kita eratkan lagi, hidup dengan suasana harmoni. Siapa tahu kan, untuk meneruskan kehidupan seseorang tu kita bantu dia kan, bantu yang mana boleh lah, kan, yang mana kita pernah faham di situ. InsyaAllah semoga di antara kita adanya satu nilai kemanusiaan yang mengikutnya syariat Islam ada di situ, dan kita dapat sama-sama bantu menolong mereka meneruskan kehidupan. Moga dapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang bermanfaat pada kali ini. Banyak juga yang kita nak tahu kan. Saya pun terfikir juga tadi kan, bagaimana dari sudut zuriatnya tu, kan, itu pun kita kena faham bagaimana penyediaan zuriat kepada orang lain. Kita dah faham kat situ. Masya Allah, kita ingat dan sematkan sampaikan mesej kebaikan ini. Doktor, terima kasih. Semoga baik-baik di sana untuk doktor. Moga diberikan kekuatan, kesihatan yang terbaik untuk doktor, insyaAllah. Doktor, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. HD dan juga rakan-rakan kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Kelvin Bertanya di YouTube dan juga di Facebook. Kalau ada antara anda yang nak dengarkan lagi tonton semula, boleh saja dapatkan perkongsian Kelvin Bertanya di dalam platform media sosial kita. Like, komen, share banyak-banyak untuk kita dapat lagi manfaat di situ. Okey? Dan untuk anda kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM sudah boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kuantan 89.6 FM. Jalan mujahadah
Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my